Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page Dia Sukan, portal sukan yang memang kita tahu paling power dalam seantero dunia. Hari ini kita akan bersembang tentang dua pengurus yang kini sedang sedang bersaing dengan begitu rapat, bersaing sengit untuk menentukan kejuaraan EPL. Dua pengurus ni tak lain tak bukan adalah pengurus Man City Pep Guardiola dan juga pengurus Liverpool Jurgen Klopp. Minta maaf kepada penyokong Manchester United, Ralf Rangnick tak ada dalam perbandingan pada kali ini. Nanti kita buat episod lain untuk perbandingan Ralf Rangnick. Hasil daripada kajian yang tidak berapa mendalam, saya membuat satu kesimpulan bahawa Klopp adalah seorang jurulatih ataupun pengurus yang lebih baik berbanding Guardiola. Ada sebab dia. Tapi sebelum kita sembang dengan lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ni. Sikit lagi dah sampai 1000 subscriber. Panggil jiran, adik-beradik, saudara mara, pas saudara, kawan opis, kawan kat satu masjid, satu Korea, subscribe channel ni. Okey. Pertama sekali kita tengok style of play, cara permainan kedua-dua pengurus ini. Kita ambil dulu Pep Guardiola. Pep Guardiola dia mula menjadi pengurus bersama dengan FC Barcelona. Dengan FC Barcelona, gaya permainan dia yang dikekalkan sampai hari ini adalah bercorak possession football ataupun tiki-taka. Kan banyak main short passes, banyak flowing of passes. Pemain-pemain Guardiola ni dia mempunyai off the ball movement yang sangat-sangat bagus. Diorang selalu bergerak ke tempat yang kosong, ke tempat yang mudah untuk menerima bola. Guardiola ni boleh dikatakan sebagai tokoh yang melahirkan semula tiki-taka ke seluruh dunia, kecuali Malaysia lah. Kalau kita perasan sejak ada timbul tim Barcelona yang dikendalikan oleh Guardiola pada tahun 2009 dulu, hampir semua pasukan dalam seluruh dunia ni berminat untuk mengamalkan mazhab tiki-taka. Kita ambil contoh pasukan Man City sekarang ni lah. Kita tengok player Man City atas padang, setiap kali diorang kena kepung, seorang player kena kepung, cara dia keluarkan bola dari kawasan sempit tu, dia bukan main hantar bola ke tempat jauh sahaja. Tapi contohnya De Bruyne dikepung oleh 3 atau 4 pemain lawan, cara dia keluarkan bola daripada kawasan yang sempit tu ke tempat lain sangat-sangat majestic, sangat-sangat beautiful, sangat-sangat excellent. Betul tak? Kemampuan kejayaan De Bruyne keluarkan bola ni dibantu oleh pergerakan rakan sepasukan yang sangat-sangat bijak mencari ruang untuk menerima bola. Jurgen Klopp memang dikenali sebagai seorang pengurus yang mengamalkan mazhab gegenpressing. Gegenpressing ni dalam bahasa mudahnya memenangi bola di kawasan yang tinggi sebelum pemain lawan boleh melakukan serangan ke arah kotak penalti diorang. Kalau bersama Liverpool, kita tengok Liverpool sekarang ni tak ada obvious playmaker, tak ada true playmaker. Kalau ada pun mungkin Thiago Alcantara lah. Tapi setiap kali dia menang bola di kawasan yang tinggi, paling tidak pun di kawasan middle third, di kawasan tengah, pasukan Liverpool terus melancarkan serangan balas melalui rangkaian 3 penyerang, Salah, Mane, Jota ataupun Firmino, ataupun sekarang ni dia ada Luis Diaz. Power tak power? Power. Dan taktik ni ternyata berkesan dan sangat efektif dan sepadan dengan pasukan di bawah kendalian Klopp. Dari segi jumlah piala memang tak dapat dinafikan bahawa Guardiola memiliki lebih banyak piala berbanding Klopp. Kalau ikutkan, Guardiola dia ada 2 Champions League, 3 EPL, 3 La Liga dan juga 3 Bundesliga. Itu tak termasuk piala-piala yang domestic cup macam piala FA, piala Jerman, Spanish Cup, Super Cup, Club World Cup, apa semua itulah. Bersama Barcelona, Guardiola mempunyai pemain-pemain yang sangat-sangat mantap, terutamanya pemain tengah Xavi dan juga Andres Iniesta serta Sergio Busquets. Ketiga-tiga pemain ni menjaga kawasan tengah dengan betul-betul berkesan. Kalau di Bayern, kau tak sembang lah, sebab Bayern ni ibarat JDT di Malaysia. Kalau tak menang Liga, tak tahulah, tak tahu nak cakap apalah. Klopp pula secara totalnya dia telah memenangi 1 Champions League, 1 EPL dan juga 2 Bundesliga. 2 Bundesliga tu bersama pasukan Borussia Dortmund. Itu dari segi jumlah piala. Yang ketiga, kita bandingkan dari segi jumlah perbelanjaan. Di Manchester City sahaja, Guardiola telah membelanjakan lebih 930 juta pound sterling, hampir 1 bilion pound sterling. Kalau 1 bilion pound sterling bersamaan dengan hampir 6 bilion duit Malaysia. Most notably, yang paling mahal pemain yang dibeli pada musim panas tahun lepas iaitu Jack Grealish yang dibeli pada harga 100 juta pound sterling. Selain Jack Grealish, pemain-pemain yang dibeli oleh Guardiola berharga 60 juta pound dan ke bawah seperti Riyad Mahrez, Ruben Dias yang berharga sekitar 61 juta pound sterling, Aymeric Laporte 58 juta dan ramai lagi pemain yang bernilai sekitar 30 hingga ke 40 juta. Guardiola ni di Man City dari segi perbelanjaan, dari segi duit untuk membeli pemain boleh dikatakan tak ada masalah. Dia just bagi tahu sahaja pemain mana yang dia nak dan dia akan
kelab akan keluarkan duit untuk dapatkan pemain tersebut. Sama ada pemain tu bagus tak bagus, tu nombor 2. Contohnya kita tengok Claudio Bravo. Claudio Bravo dibeli dari Barcelona, seingat saya lebih kurang 30 juta pound sterling. Lebih kurang macam itulah. Tapi lepas musim pertama Bravo tak menjadi di Man City, the next season Guardiola minta lagi 35 juta untuk bawa Ederson ke City. Senang kan? Berbeza dengan Klopp pula di Liverpool sahaja dia telah berbelanja sebanyak sekitar 430 juta pound sterling sahaja. Paling mahal kita tahu Virgil van Dijk yang dibeli pada harga 75 juta pound sterling, lebih kurang macam tu, dari Southampton. Selain tu, pemain-pemain Liverpool berharga sekitar 50 juta dan 40 juta. 50 juta tu pun keeper Alisson Becker, dan pemain-pemain yang lain yang paling mahal pun Diogo Jota dan juga Naby Keita, sekitar 40 juta lah. So total expenses Klopp di Liverpool adalah 400 juta lebih. Dari dua jumlah ni kita dapat tengok satu jurang yang sangat-sangat besar, lebih separuh. Nah, jadi dari situlah saya buat kesimpulan bahawa Klopp adalah jurulatih yang lebih bagus daripada Guardiola, terutamanya dari segi resource management. Klopp dia tak mampu untuk berbelanja seperti Guardiola, tapi dengan modal yang ada dia mampu untuk membina satu pasukan yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat bagus. Kalau bersama Dortmund dulu dia menang Liga pada tahun 2012 kalau tak silap, jumlah perbelanjaan dia pada masa tu sekadar 5 juta euro. Cuba bayangkan kalau Klopp dapat duit macam Guardiola. Tak terbayang Liverpool boleh pergi mana, mungkin dah sampai ke bulan rasanya.